Semua Abang minta maaf. Ya. Pika teruskan belajar, Pika. Ya, habiskan belajar. Terangkan bahawa Pika akan belajar. Okey, terima kasih. Okey, Abang sampai di sini. Kau masih lagi panjang. Buat apa? Ya, Tak apa, bang. InsyaAllah, bang. ya, Tolong, bang. InsyaAllah. Abang jangan selawat tau. ya. Bang, ya, bang. Selawat penting, bang. InsyaAllah. Jangan lupa solat, jangan tinggal. Kalau kau solat, kau tak solat, Abang nanti pun dapat juga banyak di sana. Kalau kau solat, kau tolong Abang di sana. Okey. Baik. Masjid. Kalau dah buka masjid, surau buka. Pergi masjid, pergi surau. Jangan tinggalkan tempat tu. Itu yang Ya, kesana ya, besok. Dunia tak ada apa dah. Ya. Itu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang pesakit COVID-19 yang mana pada awalnya saya tak berapa percayalah dengan COVID ni, tetapi setelah terkena kepada diri saya sendiri, yang mana tanpa saya sedari saya telah dijangkiti penyakit yang COVID penyakit yang bahaya ni, iaitu penyakit COVID-19 ni. Pada awalnya rasanya tak ada rasa apalah pada diri saya. Tetapi oleh kerana dorongan oleh anak-anak dan keluarga, saya buat swab test buat swab test tu pada 4 hari bulan. Tetapi saya buat swab test tu melalui klinik swasta. Jadi keputusan untuk swab test tu saya makan masa dalam 2 hari. Tetapi bila dah sampai masa 2 hari tu, saya dapat keputusan saya positif dengan COVID-19. Selepas tu pada petangnya tu saya telah mendapat mesej daripada KKM yang mengatakan saya disuruh suruh hadir ke Maib, bukan ke Maib, di ke stadium Melati tertutup, dan di sana saya buat pemeriksaan sekali lagi dan didapati memang saya positif, dan saya diarahkan untuk pergi ke Maib pada petang tu. Jadi petang Isnin lah. Petang Isnin tu. Jadi saya pun pergi, dihantar oleh anak saya, dan saya menjalani karantin di Maib selama lebih kurang dalam 5 ke 6 hari kalau tak salah saya. Sampai 9. Dan selepas tu saya sendiri pun masih tak perasan kalau saya ni dalam keadaan yang agak kritikal lah. Tetapi pihak KKM sendiri menyedari yang bahawa saya ni tadi kekurangan oksigen. Memang agak kritikal disebabkan kekurangan oksigen. Jadi pada petang itu saya telah dibawa Suatu tu dekat Maib awal. Sebab tu dekat Maib, dan lepas tu saya ada dibuat pemeriksaan di Maib tu lah. Jadi lebih kurang dalam pukul 6.30 saya dapat tahu yang saya akan dibawa ke Hospital Sungai Buloh pada malam tu untuk menjalani rawatan selanjutnya lah. Macam itulah lebih kurangnya. Lepas tu dalam masa tu keadaan abah macam mana? Keadaannya agak begitu tak berapa selesa lah.
Ibarat macam orang yang macam kita demam lah, agak demam, batu badan terasa sakit, macam tu. Jadi saya dibawa oleh ambulans daripada Maep terus ke Hospital Sungai Buloh, di mana di sana saya terus masuk ke wad kecemasan. Semasa di wad kecemasan tu saya dimasukkan dalam zon merah. Di sana ada 3 zon. Zon hijau, zon kuning dan zon merah. Mana zon hijau itu maknanya zon yang agak selesa lah. Dan zon kuning tu zon yang agak kita ni dalam keadaan bersedia lah. Tetapi zon merah ini adalah zon kritikal. Saya sendiri pun tak tahu kalau saya ni kritikal disebabkan jangkitan ni. Jadi lebih kurang dalam 2 jam saya duduk di dalam zon kritikal, zon merah ni tadi. Selepas itu saya dibawa oleh pihak nurse ataupun doktor terus ke tingkat wad 4A. Di sana saya diberilah katil dan duduk di situ. Tetapi keadaan saya sewaktu itu dalam keadaan yang kritikal lah. Pernafasan saya agak pendek, sesak, begitu. Jadi saya dapat juga satu malam duduk di wad A tu. Jadi pagi tu saya rasa saya nak bersihkan diri saya lah, sebab saya dengar azan di masjid. Saya ingat saya nak solat lah, begitu. Jadi selepas saya balik daripada tandas tu tadi, dari bilik air tadi, keadaan nafas saya agak tercungap-cungap. Begitu. Maksudnya dekat wad biasa lah. Dalam masa di wad biasa tu saya keadaan saya tu dalam tercungap-cungap. Jadi pihak nurse atau pihak doktor ni tadi dia dapat mengesaki yang saya ni tadi agak begitu tenat. Jadi lebih kurang dalam 10 minit, tak sempat pun saya nak solat apa semua. Dalam 10 minit macam itu datanglah nurse dengan doktor, lebih kurang dalam 4 ke 5 orang. Dia bagi tahu saya, dia kata dia nak bawa ke wad wad emergency, dia kata CCU CCU untuk inilah, untuk nak bagi pernafasan yang lebih tinggi lah, bantuan oksigen yang lebih baik lagi lah, dia kata. Jadi saya ditolak daripada wad A tadi terus pergi ke wad 4A tadi, terus pergi ke wad yang ICU ni tadi. Sampai di sana keadaan saya begitu lemah. Lepas tu keadaan saya juga masa itu dalam keadaan macam antara macam mana ya, maksudnya dalam keadaan yang antara sedar dengan tak sedar lah, begitu. Jadi di sana saya diberitahu oleh doktor, dia kata saya ni dalam keadaan teruk, sakit yang menyakiti saya ni, sakit COVID ni yang agak teruk, dia kata. Dia nak buatlah, nak tambah oksigen dan sebagainya, itulah. Lepas tu doktor bagi tahu saya lah, dia kata pakcik ni dalam keadaan teruk apa semua, mungkin dalam 50. Jadi saya bagi pakcik ruang lah untuk bercerita ataupun bercakap dengan anak-anak, apa nak buat pesanan dan sebagainya. Jadi doktor video call lah, buat video call lah pada saya. Jadi saya dapatlah bercakap dengan anak isteri saya, dan saya pesan adalah pesanan saya kenaan dengan keluarga, hal-hal keluarga, anak-anak apa semualah. Dan selepas itu saya tak sedar diri, tak sedarkan diri. Masa tu kena nak di-intubate lah. Masa tu dia nak buat intubasi lah, untuk nak proses untuk dia nak baik pulih, nak baikkan saya lah. Jadi di situ saya juga tak rasanya saya tak berapa perasan lah agak benda ni lama. Pasal lebih macam kita tidur lepas tu agak terjaga begitu. Tetapi mengikut apa yang dia orang cerita, dia orang bagi tahu saya, dia kata saya ditidurkan hampir 12 hari. 12 hari ke 10 hari macam tu saya ditidurkan. Lepas tu dia bantu alat pernafasan terus ke oksigen, dia bantu oksigen lah terus ke paru-paru saya, disebabkan paru-paru saya ni agak ada rosak sikit, ada 60%. Dalam 60 tinggal 60%, yang 40% tu dah agak rosak sedikit lah.
disebabkan COVID ni tadi, dan paru-paru saya mengalami darah beku. Mengalami darah beku yang agak teruk lah, sebab pernafasan saya pun dah rasa macam pendek, tak boleh tarik nafas yang panjang. Kecuali kalau dibantu dengan alat pernafasan atau dibantu dengan oksigen, itu baru rasa agak selesa. Tetapi bila alat pernafasan ini dibuka, saya punya pernafasan agak rasa macam pendek sikit lah, tak, untuk nak tarik tu agak susah sikit. Itulah sedikit pengalaman saya berkenaan dengan COVID-19 ni. Jadi pada awalnya memang saya tak percaya. Saya tak percaya yang COVID ini ada, sebab benda macam tak mustahil. Tetapi bila saya sendiri dah mengalami benda ini, memang ternyata penyakit ini amat bahaya kepada manusia. Dan banyak manusia ataupun banyak yang orang-orang yang kat Malaysia ni yang terkena COVID, kebanyakannya dia meninggal. Contohnya di Hospital Kelang, yang hari ini saya dengar berita lebih kurang dalam masa beberapa hari saja dah yang meninggal hampir dekat 40-45 orang. Jadi sampai tempat simpan jenazah pun tak ada tempat, terpaksa orang itu diletak di lantai. Ini semua adalah kerana penyakit COVID, jangkitan COVID kepada orang yang di luar sana ataupun saudara, kawan-kawan apa semua, jiran yang ada, ya. Jadi berhati-hatilah, jaga SOP yang kerajaan syorkan supaya kita ni dijauhkan daripada penyakit COVID ni. Jadi yang masih belum terasa terkena COVID, belum terkena COVID ni, jadi saya harap tuan-tuan percayalah benda ni memang ada. Memang ada benda ni, bukan hanya sekat di negara kita ni. Banyak negara-negara luar pun memang banyak yang kena COVID ni, hampir ratusan ribu orang meninggal. Jadi sekarang ni negara kita pun agak kritikal sikit lah sekarang ni, kerana banyak yang terkena jangkitan. Akibatnya dia pergi ke hospital, dan bila dia dah pergi ke hospital tu, kebetulan pula dah terlalu ramai, jadi peralatan dekat hospital tu pun berkurangan apa semua. Mesin bantuan bantuan tak dapat disalurkan dengan kita. Hanya kita duduk di atas katil tu tanpa dirawat dan sebagainya. Akhirnya banyak orang yang meninggal disebabkan penyakit COVID ni. Kalau ada jumpa kawan-kawan lain pun, tuan-tuan yang dijangkiti, tuan-tuan boleh jumpa dan bertanya dengan mereka. Jadi kebanyakannya macam saya ni, saya bersyukur sangatlah, kerana pada keadaan ni saya ni agak kritikal. Saya duduk dekat ICU selama 12 hari. Dalam masa keadaan saya ditidurkan ni tadi, saya rasa diri saya ni macam antara kita ni antara tidur dengan tak tidur. Macam kita ada kena macam buat lali lah. Kita macam mamai macam itulah. Otak kita pun tak boleh fikir, otak kita rasa kosong macam tu. Fikiran kita pun macam banyak yang hilang, maknanya kita punya memori kita berfikir pun agak berkurangan. Ni kesan COVID ni tadi. Jadi di hospital tu yang saya ingat, selalu nurse panggil macam itulah. Jadi itulah nasihat saya kepada tuan-tuan ni kan, jaga SOP kan. Kalau bekerja tu balik tu jangan lengah-lengah, terus pergi mandi, bersihkan diri apa semua. Kalau nak sembang dengan adik-beradik ke keluarga ke, macam tu. Jangan kita balik kerja, tiba-tiba kita duduk macam normal, macam dulu sebelum ada COVID dulu. Kita rasa tak ada apa. Tapi bila dah terkena nanti, baru tuan-tuan tahu macam mana bahayanya COVID. Minta dengan Yang Maha Berkuasa, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta supaya COVID ini tadi ditarik balik, dilenyapkan dalam dunia ni, dan kita minta supaya kita hidup dalam keadaan yang normal, keadaan yang sebelum adanya COVID. Kita bebas berjalan ke sana kemari, kita nak pergi jumpa
saudara mara, adik-beradik kita ke, nak jumpa kawan-kawan ke, dengan sini perlu. Pada saya fikir benda ni perlu. Walaupun dia tidak dapat menyembuhkan kita ataupun menghilangkan sakit COVID ni, tetapi sekurang-kurangnya dia dapat menahan. Kalau kita tadi kata tidak disuntik dengan vaksin, kemungkinan kita terkena saja penyakit ni dalam masa 1-2 hari, kita boleh jadi akan meninggal, kita mati. Tapi dengan adanya vaksin ni tadi, bukan tak boleh dijangkiti, dia boleh dijangkiti, tetapi dia taklah begitu teruk. Maknanya kita mungkin kena demam, dan bila kita makan ubat ke Panadol ke apa ke, benda tu boleh baik. Berbanding kita tak kena vaksin ni, kemungkinan benda ni kita makan ubat Panadol ke, kita makan apalah ubat yang rasa kita demam, kita yang biasanya kita boleh baik, kemungkinan benda ni tak dapat nak baikkan. Kerana COVID ini bahaya, dia dalam masa yang singkat dia boleh kenakan orang begitu banyak, dan dia attack pada paru-paru dalaman kita, terutama kepada orang-orang yang berusia macam saya ni, yang mempunyai penyakit banyak, seperti kencing manis, darah tinggi ke, kolesterol ke, jantung. Lepas tu siapa yang ada hepatitis B, benda ni memang cukup bahaya. Jadi dengan itu saya merayulah kepada tuan-tuan, ikutlah SOP yang sebenarnya, jangan kita ambil sambil lewa. Dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan COVID ini dapat diangkat oleh Allah SWT dan dilenyapkan daripada dunia kita ni, dan dapat kita hidup seperti sedia kala. Dengan itu saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.